Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Fatihah binti Syaifuddin, nombor matrik 064998. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Adab-adab defendant semasa prosiding perbicaraan. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan. Yang pertama adalah pengenalan. Adab berasal daripada perkataan Arab iaitu adabah yang memberi maksud perilaku dan perbuatan baik, sopan santun, moral, kesusilaan serta kemanusiaan. Kemudian adab menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah tingkah laku serta tutur kata yang halus iaitu sopan, budi bahasa atau cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu. Manakala defendant pula bermaksud pihak yang menafikan sesuatu serta mereka yang mengingkari dakwaan tersebut dan mereka yang mendakwa sesuatu yang zahir dan jelas. Dalam proses perbicaraan di mahkamah, adab-adab defendant semasa prosiding perbicaraan adalah merupakan sesuatu yang penting bagi memastikan perbicaraan tersebut berjalan dengan lancar serta tidak mengganggu pihak yang lain. Terdapat banyak adab-adab yang perlu dipatuhi oleh seseorang defendant, antaranya adalah adab dan etika pemakaian semasa di mahkamah, adab di dalam dewan perbicaraan, adab semasa proses perbicaraan dan adab selepas selesai perbicaraan. Kesan sekiranya mengabaikan adab ketika perbicaraan di mahkamah adalah ia akan mengganggu fokus ahli bicara, kemudian tidak menunjukkan rasa hormat pada hakim dan ahli-ahli bicara serta menunjukkan pelaku tidak berakhlak dan beretika. Apabila adab-adab semasa prosedur perbicaraan diabaikan, ini menyebabkan satu penghinaan kepada hakim, magistrat dan ahli bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sharifah Izzah Nabila binti Said Muqfadir, nombor matrik 065024. Saya akan menerangkan tentang etika pemakaian plaintiff dan defendant di mahkamah. Bagi plaintiff dan defendant, mereka haruslah berpakaian sopan dan menutup aurat mengikut syarak yang ditetapkan oleh Islam. Mereka tidak boleh memakai pakaian yang jarang ataupun ketat dan tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai jantina yang bertentangan. Ini bertujuan untuk menerapkan disiplin kepada mereka yang berurusan di mahkamah dan menunjukkan hormat kepada institusi mahkamah tersebut. Baik, sudah semestinya pemakaian plaintiff dan defendant bagi lelaki dan perempuan mempunyai banyak perbezaan. Jadi saya akan sebutkan beberapa perbezaan kriteria pemakaian plaintiff dan defendant lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, mereka haruslah bersongkok atau berkopiah, berseluar panjang, berambut pendek dan kemas, menutup aurat, berkasut dan dilarang sama sekali memakai baju t-shirt, berseluar pendek, berambut panjang melebihi baras bahu, memakai slipper, memakai cermin mata hitam dan bertopi. Bagi pemakaian plaintiff dan defendant, bagi pihak perempuan pula, mereka haruslah bertudung, baju berlengan panjang, skirt longgar dan panjang, berbaju kurung atau jubah, menutup aurat, berkasut yang bertutup dan dilarang sama sekali memakai baju t-shirt, berseluar panjang atau pendek, memakai mini skirt dan tidak memakai tudung serta memakai cermin mata hitam. Di sini juga terdapat beberapa etika yang ditetapkan ketika prosiding di mahkamah sedang dijalankan. Antaranya adalah pihak plaintiff dan defendant haruslah berada di dalam bilik bicara sebelum pukul 9 pagi atau pada masa yang telah ditetapkan oleh mahkamah dan bangun serta tunduk hormat apabila hakim atau magistrat masuk dan meninggalkan bilik bicara. Selain itu, mereka haruslah tampil ke hadapan apabila nama dipanggil oleh jurubahasa dan berikan sepenuhnya perhatian kepada prosiding yang sedang berjalan serta dilarang membuat bising atau bersembang semasa mahkamah bersidang. Seterusnya, pihak-pihak yang terbabit semestinya menunduk hormat ketika hendak masuk dan keluar dari mahkamah yang sedang bersidang serta kanak-kanak di bawah umur 7 tahun tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam bilik bicara kecuali jika diarahkan oleh pihak mahkamah sendiri. Sebarang atau semua jenis senjata yang boleh mengakibatkan kecederaan adalah tidak dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam bilik perbicaraan dan sebarang rakaman juga tidak dibenarkan sama ada dalam bentuk audio maupun visual. Akhir sekali, telefon bimbit dan alat-alat elektronik lain yang boleh menghasilkan bunyi hendaklah dimatikan sebaik sahaja ingin masuk ke dewan bicara serta dilarang sama sekali menghisap rokok ketika prosiding sedang berlangsung. Baik, kita akan bincangkan mengenai adab sebelum prosedur perbicaraan mahkamah.
Antara adab sebelum proses prosedur perbicaraan dimulai, terdapat beberapa persediaan yang perlu diselesaikan terhadap pihak defendant, iaitu yang pertama, pendakwa raya akan menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak defendant. Kemudian, pihak defendant perlu membaca dan meneliti kesemua dokumen-dokumen tersebut yang telah diberikan serta memastikan kesemua dokumen-dokumen itu dibawa sepanjang perbicaraan dan memaklumkan jika ada dokumen tambahan yang diperlukan. Yang ketiga, pihak defendant perlu memaklumkan mahkamah pembelaan bagi menutup perbicaraan. Yang keempat, defendant perlu memaklumkan jika ada bantahan ke atas kenyataan atau statement yang diberikan kepada pihak berkuasa. Akhir sekali, pihak defendant perlu menyediakan senarai saksi berserta alamat dan nombor telefon untuk mahkamah mengeluarkan saman saksi, dan hal ini perlu diserahkan oleh defendant sendiri kepada saksi. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan adab-adab apabila berada di dalam dewan perbicaraan. Ketika menghadiri perbicaraan di mahkamah, perlulah dihadiri oleh plaintiff dan juga defendant supaya proses perbicaraan itu dapat dijalankan. Antara adab yang wajib dipatuhi oleh defendant ketika berada dalam dewan perbicaraan ialah yang pertama, menepati masa. Menepati masa adalah hal yang sangat penting ketika berada dalam mana-mana perbincangan ataupun program sekalipun. Seperti mana firman Allah SWT di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT telah mengingatkan manusia tentang kepentingan masa dan ketelitian dalam mengurusnya, iaitu di dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ketika ingin menghadiri perbicaraan, pihak defendant mestilah hadir ke mahkamah lebih awal dan masuk ke dalam dewan perbicaraan mengikut masa yang telah ditetapkan. Apabila berlakunya kelewatan sama ada defendant ataupun plaintiff untuk hadir ke mahkamah, ia adalah satu hal yang mengganggu kerana pihak lain harus menunggu lebih lama untuk memulai sesi perbicaraan mahkamah. Oleh itu, defendant hendaklah cakna dengan hari dan masa yang telah ditetapkan untuk perbicaraan. Adab yang kedua iaitu menghormati Yang Arif Tuan Hakim. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2002, perkataan hormat memberi erti mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberi layanan yang penuh sopan, khidmat dan takzim. Manakala definisi dalam Islam pula, konsep hormat ini mempunyai kaitan dengan adab kerana nilai hormat ini sendiri terlahir daripada nilai adab. Terdapat hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menuntut agar kita menyayangi orang lebih muda serta menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarhamu saghirana wa yuwaqqiru kabirana." Maksudnya, bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami. Namun, ketika berlangsungnya perbicaraan dalam mahkamah, apa yang perlu dibuat oleh defendant iaitu hendaklah memberi hormat kepada Yang Arif Tuan Hakim ketika mana Yang Arif masuk dan keluar dari dewan perbicaraan dengan cara memberi tunduk hormat dan dikehendaki untuk duduk menghadap ke arah Yang Arif Tuan Hakim. Seterusnya, yang ketiga ialah adab pakaian. Etika berpakaian kemas juga satu prosedur mahkamah yang perlu dipatuhi bagi semua pihak yang menghadiri perbicaraan di mahkamah. Jenis pakaian yang perlu dipakai bagi lelaki ialah perlu memakai pakaian yang sopan, tidak boleh memakai topi, berambut panjang dan memakai seluar pendek. Manakala bagi perempuan pula ialah dilarang untuk memakai seluar dan skirt pendek. Hal ini kerana dapat menunjukkan kesopanan apabila berada dalam dewan perbicaraan mahkamah. Akhir sekali, bagi adab ketika berada dalam dewan perbicaraan ialah adab senyap. Ketika berada dalam dewan, mana-mana pihak ditekankan supaya semua pihak termasuk plaintiff dan defendant hendaklah senyap dan tidak membuat bising semasa berada dalam dewan perbicaraan. Contoh penghinaan mahkamah. Apabila disebut penghinaan mahkamah, ia memberi maksud tidak mematuhi terhadap perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah atau tidak menghormati sistem kehakiman. Perkataan penghinaan mahkamah ini diambil daripada perkataan English iaitu contempt of court. Perkataan contempt bermaksud penghinaan atau sikap memandang rendah kepada sesuatu perkara. Contoh penghinaan mahkamah. Dalam kes Kamaria Salim lawan Zulkifli Putih, kes ini pada awalnya merupakan permohonan tuntutan fasad plaintiff terhadap defendant. Pernyataan pembelaan defendant banyak mengandungi pernyataan yang menghina mahkamah dan institusi kehakiman. Sepatutnya pernyataan pembelaan mengandungi jawapan kepada tuntutan plaintiff. Pada kali pertama, Ya Hakim memerintahkan supaya pihak defendant menarik balik pernyataan itu dan membuat pernyataan pembelaan yang lain. Defendant akur dengan perintah mahkamah. Kali kedua, tiada perubahan yang berlaku dengan pernyataan pembelaan yang dibuat. Malahan pernyataan penghinaan yang dibuat semakin berat sehingga menyatakan hakim syaitan.
Hakim kemudiannya mengarah defendant berjumpa pakar psikiatri untuk menganalisis keadaan mentalnya. Tempoh masa yang diberikan adalah selama 2 bulan. Selepas 2 bulan, laporan mengenai keadaan mentalnya diperoleh dan menunjukkan keadaan mental defendant adalah normal. Ini bermakna tindakan yang dibuat oleh defendant adalah satu tindakan yang tidak dipengaruhi oleh masalah mental ataupun bukan kerana ia mempunyai penyakit mental. Berdasarkan laporan perubatan dan peluang yang diberikan, Ya Hakim telah mensabitkan kesalahan di bawah Seksyen 220-1 iaitu penghinaan di dalam mahkamah dengan hukuman penjara selama 3 hari. Hakim bicara telah memberi faham akan kesan tindakannya, memberi peluang kepada defendant untuk membela diri dan merekodkan semua prosiding terhadap kes tersebut. Antara adab semasa proses prosedur perbicaraan ialah hendaklah menjaga perilaku dari segi lisan, perlakuan dan perbuatan. Sekiranya defendant dan plaintiff berkelakuan tidak sopan ketika perbicaraan, ianya boleh dianggap sebagai menghina mahkamah dan mereka boleh dipenjara atau didenda di bawah kesalahan menghina mahkamah jika sebagai kesalahan tersebut. Selain itu, tampil ke hadapan apabila nama disebut oleh pegawai di mahkamah. Apabila nama disebut, maka defendant tersebut perlu tampil ke hadapan. Ini menunjukkan bahawa pihak defendant perlulah fokus dan cakna semasa perbicaraan sedang berlangsung. Seterusnya, antara adab semasa proses perbicaraan yang dapat dikongsikan di sini ialah sentiasa menjaga tutur bahasa ketika bercakap. Kedua-dua pihak juga perlu menjaga lenggok percakapan dengan bercakap secara lemah lembut, tidak kasar, tidak menaikkan suara di hadapan hakim serta tidak menengking sesama sepihak. Percakapan yang perlu dikeluarkan ketika perbicaraan mestilah perkara yang benar dan tidak ada unsur penipuan sama sekali. Di samping itu, defendant hendaklah senyap selagi mana tidak diminta untuk bercakap. Sekiranya di antara mana-mana pihak yang ingin mencelah, hendaklah meminta izin untuk bercakap. Jika diizinkan oleh Yang Arif tu Hakim, maka boleh meneruskan celahan tersebut, tetapi sekiranya tidak diizinkan, maka celahan tersebut adalah dilarang. Akhir sekali, antara adabnya ialah dilarang untuk berlawan dengan Yang Arif Tuan Hakim. Sekiranya di antara kedua pihak tersebut tidak berpuas hati dengan keputusan Yang Arif Tuan Hakim, maka plaintiff atau defendant boleh membuat rayuan dengan cara yang betul tanpa mencetuskan provokasi. Nama saya adalah Syirah binti Majri. Nombor matriks 065137. Saya akan membentangkan proses pendakwaan dan juga penolakan dakwaan. Jika hakim tidak mampu meleraikan pertikaian antara dua-dua pihak, hakim hendaklah meminta plaintiff untuk mengemukakan keterangan dan defendant menjawab dakwaan tersebut. Jika defendant menafikan dakwaan, maka pendakwa boleh mengemukakan keterangan atau tidak kerana itu adalah haknya. Defendant juga boleh memilih sama ada ingin mendiamkan diri, membuat pengakuan atau menafikannya. Jika ia menafikannya, maka disyariatkan penafian itu hendaklah terang, nyata dan ada kesungguhan. Jika defendant membuat pengakuan, maka dia hendaklah menanggung beban menyempurnakan hak dan tidak boleh lagi untuk menafikan pengakuan tersebut. Sebarang penafian tidak boleh diterima setelah dibuat pengakuan seperti yang dikatakan oleh para ulama, tiada alasan untuk menolak bagi orang yang membuat pengakuan. Menurut sebahagian fuqaha daripada mazhab Maliki, jika defendant memilih untuk berdiam diri, maka tidak ada pihak yang boleh memaksanya untuk menjawab dakwaan ke atasnya tanpa sebarang keuzuran atau halangan. Mazhab Syafi'i pula menyatakan jika defendant mendiamkan diri dengan tidak membuat sebarang penafian atau pengakuan, maka hakim hendaklah mengarahkannya untuk menjawab tuduhan pendakwa. Jika dia masih berkeras mendiamkan diri, maka hakim boleh mengulangi arahannya sebanyak 3 kali. Jika dia juga masih enggan, maka hakim hendaklah meminta pendakwa bersumpah membenarkan dakwaannya. Apakah penolakan dakwaan? Penolakan dakwaan ini adalah menolak dakwaan yang dihadapkan ke atas dirinya atau menafikan keterlibatan dirinya dalam dakwaan tersebut yang seharusnya dihadapkan ke atas orang lain. Yang kedua, membuat pengakuan yang dia bertanggungjawab atas hak yang dipertikaikan, namun dia menolaknya dengan alasan tanggungannya itu telah disempurnakan daripada tanggungan tersebut. Defendant diberi hak untuk menolak tuduhan yang dikenakan ke atas dirinya sama ada dengan menolak kesahihan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pendakwa atau dengan mengemukakan bukti-bukti lain yang bercanggah dengan bukti-bukti pihak pendakwa. Ini selaras dengan tabi'i, sesuatu dakwaan atau tuduhan itu sendiri yang membawa ciri-ciri syak dan keraguan yang perlu dibuktikan secara jelas dan terang untuk menentukan kesahihannya. Fuqaha mendefinisikan penolakan dakwaan itu sebagai suatu bentuk dakwaan yang dikemukakan oleh pihak defendant ataupun wakil yang dilantik olehnya yang bertujuan untuk menolak dakwaan pendakwa. Penolakan dakwaan adalah berbeza dari menjawab pendakwaan kerana ia merupakan suatu bentuk dakwaan yang tersendiri atau suatu dakwaan yang dikemukakan oleh defendant. Dengan dakwaan ini, status defendant telah berubah di mana ia pula menjadi pihak pendakwa dan sebaliknya pendakwa pula menjadi pihak yang kena dakwa. Menurut fuqaha mazhab Syafi'i, penolakan tidak harus dilakukan setelah pendakwa mula memberi keterangan. Sementara itu, fuqaha mazhab Hanafi pula memberi kelonggaran
iaitu defendant boleh menolak dakwaan pada bila-bila masa sepanjang proses pendakwaan. Manakala fuqaha mazhab Maliki membuka luas rang penolakan sehingga sebahagian daripada mereka mengharuskannya walaupun selepas penghakiman dibuat oleh hakim. Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah mahkamah sebagai institusi penting dalam menegakkan keadilan sesebuah negara yang mempunyai kedudukan terpelihara di sisi perlembagaan persekutuan. Selain itu, mahkamah adalah merupakan tempat yang suci di mana proses pengadilan terhadap sesuatu hukuman dijalankan serta proses pengadilan dilaksanakan secara adil dan saksama bagi mendapatkan penyelesaian yang terbaik bagi sesuatu hukuman. Hal ini bukan sahaja dituntut di dalam mahkamah, justru dalam Islam juga seluruh umat manusia digalakkan untuk mempunyai adab-adab dan perilaku yang sopan serta berakhlak mulia tambahan apabila berada di dalam mahkamah. Demikian, perkara ini adalah sangat penting dan perlu diberi kesedaran kepada seluruh masyarakat bagi mengelakkan berlakunya isu-isu penghinaan terhadap institusi kehakiman dan bagi memastikan masyarakat awam sentiasa yakin dan percaya terhadap sistem kehakiman di Malaysia. Kegagalan mematuhi prosedur akan menyebabkan ruang dan maksud keadilan dalam sesebuah undang-undang tidak akan dicapai dengan sempurna.